الله الرحمن الرحيم. باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب. Bab pada menyatakan haram melolong bila ada kematian, menampur pipi dan mengoyok pakaian, koyok poket baju, mencabut rambut, mencukurnya, dan menyebut dengan perkataan celaka dan binasa. Hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima nih alaihi wa fi riwayatin ma nih alaihi muttafaqun alaih. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayat diseksa di dalam kuburnya dengan teriakan yang dilakukan terhadapnya. Mengikut riwayat yang lain, apa yang diteriakkan di atas kematiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan haram melolong bila ada kematian. Melolong, berbilang, bercakap, merepek bila ada kematian diharamkan. Apakah yang dimaksudkan dengan diseksa mayat dalam kubur? Padahal perbuatan ini tidak ada kena-mengena dengan mayat. Dosa orang lain buat. Para ulama menafsirkan oleh kerana seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Bukan dia tanggung dosa orang lain buat. Tidak akan bercanggah dengan ayat Quran, dengan hadis ini. Maka perlu ditafsirkan. Yang dimaksudkan dengan mayat diseksa di sini ialah sekiranya orang mati itu mewasiatkan, kalau aku mati kena pakat menangis aku dia. Bukan pakat doa. So orang menangis kalau dia mati. Ada satu puak dalam agama yang bukan Islam, upah menangis no. Itu adalah amalan jahiliah. Orang wasiat supaya doa. Kalau kita mati tolong doa lah, tolong istighfar lah. Ni wasiat suruh menangis kalau dia mati. Ini orang yang macam ni, mengikut ulama. Setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini, ialah ulama mayat tu merasa sedih, dia tak terseksa, dia tidak senang dengan sebab adanya orang yang melolong, orang yang meratak dengan kematian dia, bukan menjadi seksa. Dosanya ditanggung oleh mereka yang melakukan kesalahan itu. Dosanya. Kesimpulannya, ada ini menunjukkan orang hidup, keluarga, sahabat andai, bila ada kematian jangan merepek. Disebut dalam hadis yang lain, apabila Nabi SAW menyaksikan kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang disayangi, Nabi hadir masa kematian. Bila Abu Salamah dicabut nyawanya, tiba-tiba mata dia memandang, selek mata. Lalu keluarga dia pun bising. Lalu Nabi kata, jangan bising. Jangan bising, kerana dia melihat nyawa dia, roh dia pergi. Malaikat mengaminkan apa yang kamu sebut pada masa ini. Oleh kerana itu, pada masa berlaku kematian, memandang itu, berdoalah di masa itu. Bukan melolong, berdoa di masa itu. Kalau dah doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu pun tak apa. Minta Tuhan beri rahmat dan keampunan kepada orang yang mati. Kerana doa pada masa itu diaminkan oleh malaikat. Malaikat mengatakan amin, ya Allah ya Tuhanku, perkenankah doa. Dia aminkan oleh malaikat, bukan dengan cara melolong. Ini disebut dalam hadis yang lain, menunjukkan bahawa kita kena berdoa pada masa itu
Dan dia ajar oleh Quran kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat rahmat kurnia daripada Tuhan mereka. Tuhan beri rahmat kepada orang yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah dan akan balik kepada Allah. Kita ni milik Allah Ta'ala. Semua diri kita ni milik Allah Ta'ala. Dia boleh ambil bila-bila masa saja. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang patut diucapkan, bukan dengan melolong. Hadis yang kedua, wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, muttafaqun alaih. Dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah di kalangan kita sesiapa yang menampar muka bila ada kematian, kesusahan, yang mengoyak poket, yang berdoa dengan seruan jahiliah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan bahawa kerja melolong bila ada kematian, meraung bila ada kematian, berbilang-bilang dengan cakap-cakap yang menunjukkan tidak sabar bila ada kematian, pukul muka tapa bila ada kematian, soyok baju, kekar dada, termasuklah bila ada kematian. Ini adalah amalan jahiliah, bukan amalan Islam. Amalan jahiliah yang dilarang oleh Nabi SAW, yang termasuk dalam perkara yang diharamkan. Hadis yang ketiga, wa Abi Burdah qala waja'a Abu Musa faghashiya alayhi wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahlihi fa aqbalat tasihu bi rannatin falam yastati' an yurd 'alayha shay'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wasyaqati, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Abu Burdah, katanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an telah mengalami kesakitan, lalu dia pitam dalam keadaan kepalanya diriba oleh seorang perempuan di kalangan keluarganya, menyebabkan perempuan itu melolong dengan suara. Maka Abu Musa dalam keadaan sedar-sedar sikit tidak boleh menjawabnya. Setelah dia sedar, Abu Musa berkata, aku berlepas diri, tak ada kena-mengena dengan orang yang Rasulullah SAW telah berlepas diri daripadanya. Rasulullah marah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berlepas diri, tidak ada kena-mengena, ta'buh, buat baik kepada orang yang melaung, orang yang menggaru, mencakar kepala, dan orang yang mengoyak pakaian bila menghadapi ujian, menghadapi penderitaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi maksud yang sama, cuma dihuraikan lagi dengan meraung, dengan garu, kekar, dan dengan mengoyak pakaian, dihuraikan lagi. Hadis yang keempat, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diraungkan ke atasnya, sesungguhnya dia diazab pada hari kiamat dengan raungan yang dilakukan terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsirnya macam dululah, sekiranya dia meredai ataupun dia wasiat, dia suka orang buat begitu. Hadis yang kelima, an Ummi Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati
alla nanuha, muttafaqun alaih. Dan daripada Ummi Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha, iaitulah salah seorang sahabiyah ansariyah yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada dua orang sahabat. Salah seorang daripada Nusaybah berkata, di antara perkara yang dimasukkan di dalam bai'ah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kami tidak melolong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana ada bai'ah khusus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah, ketika melakukan bai'ah yang khusus dengan muslimat. Di antaranya Nabi tahu yang paling kuat melolong ni ialah orang perempuan. Maka Nabi minta mereka berjanji bila ada kematian jangan melakukan lolong, tempik, meraung yang bukan-bukan. Itu adalah kerja-kerja orang jahiliah. Ada yang keenam. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala ughmi 'ala Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu faj'alat ukhtuhu tabki wa taqulu wa jabala wa kadha wa kadha تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya telah pitam Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menyebabkan saudara perempuannya, sama ada kakak atau adik tak disebut di sini, menangis lalu berkata wa jabala, wahai bukitku. Orang Arab bukit, maknanya dia menyanjung tinggi adik-beradik dia, wa kadha wa kadha, dan macam-macam lagi yang dia sebut di atasnya. Setelah dia sedar, lalu dia marah, apa awak kata tadi? Malaikat dikatakan kepada aku, dia beritahu kepada aku boleh bala dengan sebab kata-kata itu. Ada riwayat Al-Bukhari. Allah bin Rawah ni tak mati dalam sakit ini, dia mati dalam peperangan Mu'tah yang berlaku di Jordan sekarang, Urdun. Peperangan Mu'tah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Apabila Nabi mengarahkan satu pasukan tentera yang jumlahnya 2-3 ribu saja untuk menghadapi tentera Rom di utara semenanjung Tanah Arab, Nabi berpesan ketua tenteranya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid mati, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far mati, Abdullah bin Rawahah memimpin tentera ni. Tiba-tiba mereka terserempak dengan bala tentera Rom yang berlipat kali ganda banyaknya, lebih besar 10 kali ganda. Lalu mereka bermesyuarat, macam mana kita undur balik ke, beritahu ke Nabi, suruh hantar bantuan ke lawan. Akhirnya mereka buat keputusan, kita lawan. Kalau mati, mati syahid. Takut apa kita nak mati syahid? Kita lawan. Ini kematian yang kita nak, yang kita cari. Lalu mereka bertempur, di mana Zaid bin Harisah mati, Ja'far bin Abi Talib mati, Abdullah bin Rawahah mati, tiga-tiga mati. Peperangan ini diceritakan oleh Nabi SAW secara mukjizat. Nabi duduk di Madinah, jarak Madinah dengan Mu'tah 1000 batu jauhnya. Tetapi Nabi menceritakan satu persatu kepada sahabatnya di Madinah apa yang berlaku di Mu'tah. Sekarang Zaid sudah syahid, Ja'far bin Abi Talib pula mengambil giliran. Sekarang Abdullah bin Rawahah pula mengambil giliran. Abdullah bin Rawahah pula syahid. Sekarang tampil satu pedang daripada pedang Allah, iaitu Khalid bin Al-Walid, tampil ke hadapan mengambil bendera dan mengatur taktik peperangan yang menyelamatkan tentera Islam, dan mereka balik ke Madinah. Abdullah bin Rawahah ni mati syahid di Mu'tah. Hadis yang ketujuh. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu shakwa fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdul Rahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhala alayhi wajadahu fi ghashyatin faqala aqda. Qalu لا يا رسول الله. قالوا لا يا رسول الله
Wallahu a'lam.